di kelas sains tingkatan 3, bab pengangkutan, tajuk struktur jantung manusia, fasa pengembangan. Okey, hari ni Cikgu nak awak semua cuba jawab kuis yang disediakan. Cuba labelkan, namakan struktur pada jantung manusia dan kemudian Cikgu nak awak lukiskan anak panah menunjukkan laluan peredaran darah pada jantung. Okey, cuba jawab sekarang. Alamak, susahnya soalan ni. Saya keliru lah. Mana kanan, mana kiri. Lepas tu, banyak sangat nama salur darah yang saya nak kena ingat. Dah lah nama pelik-pelik. Susah pula nak tentukan laluan darah beroksigen dan terdioksigen untuk keluar masuk jantung ni. Hai, macam mana ni markah paling tinggi 5/13? Kena buat sesuatu ni. Nak perkenalkan pink rule lah. Mudah-mudahan murid-murid ni nanti dapat menamakan semua 13 struktur jantung. Harapnya nanti murid-murid ni juga boleh melukis laluan peredaran darah pada jantung. Sekarang ni nak tentukan kanan dan kiri jantung pun susah. Mudah-mudahan lepas ni mereka boleh juga tentukan sebelah mana darah beroksigen dan sebelah mana darah terdioksigen pada jantung. Pink rule. Okey, memandangkan markah awak. Cuba awak tengok rendahnya markah masing-masing. Sedih cikgu. Okey, jadi satu cara cikgu nak perkenalkan kepada awak semua, ada satu teknik untuk memudahkan lagi awak menamakan semua struktur pada jantung. Kemudian dengan mudah nanti awak boleh lukis aliran peredaran darah pada jantung. Okey, jom kita letak kertas tu ke tepi. Kita akan cuba aplikasikan teknik yang dipanggil teknik pink rule. Okey, mula-mula mari kita berkenalan dulu. Apa itu pink rule? P ialah palm, tapak tangan. I ialah illustration kerana kita akan melukis di atas tapak tangan. And K ialah nama Cikgu Nurfariza Abdul Kadir. Okey, mari kita belajar bagaimana untuk menggunakan teknik pink rule. Okey, jom Cikgu ajar macam mana kita nak melukis menggunakan teknik pink rule. Ikut Cikgu. Mula-mula kita buat garis menggunakan pen berwarna hitam. Kita buat garis luar outline yang memberi bentuk jantung. Kita lukis semua jari-jari di hujung, di tepi-tepi jari. Okay. Semua mewakili bentuk jantung dan salur-salur darah yang terdapat pada jantung. Kemudian kita lukis antara jari telunjuk dan jari manis satu garisan yang mewakili septum. Sekarang kita berkenalan dengan 13 struktur yang terdapat pada jantung. Di bahagian ibu jari merupakan salur darah vena cava inferior. Jari telunjuk salur darah vena cava superior. Jari tengah ialah arteri pulmonari, jari manis ialah aorta dan jari kelingking mewakili vena pulmonari. Dah 5. Sekarang 2 di bahagian atas jantung ialah atrium kanan dan atrium kiri. 2 di bahagian bawah jantung ialah ventricle kanan dan ventricle kiri. Dah tambah lagi 4, dah 9, tambah septum dah 10. Kita ada 3 jenis injap pada jantung. Di sebelah kanan injap tricuspid, di sebelah kiri injap bicuspid dan di pangkal arteri pulmonari dan juga aorta ialah injap sabit. Cukup 13 struktur jantung yang boleh diingat hanya daripada tapak tangan kita. Pink rule. Okey murid-murid, kita akan gunakan teknik pink rule untuk melukis struktur jantung dan kemudian kita akan namakan dan melukis aliran peredaran darah pada jantung. Okey, macam mana nak gunakan teknik pink rule? Yang pertama sekali, gunakan pen hitam dan lukis outline, garis luar yang menunjukkan struktur jantung. Dan 5 jari ini lukiskan outline-nya, garis luar ni menunjukkan salur darah utama yang terdapat pada jantung. Okey, kemudian di antara jari manis dan jari tengah, lukiskan satu garisan yang menunjukkan septum.
septum ini memisahkan bahagian kanan jantung dan kiri jantung. Untuk memudahkan awak mengenal pasti kiri dan kanan jantung, tulis R kanan, right, dan L left untuk kiri jantung. Okey, jantung ni kedudukannya di sini. Ya, jadi macam ni. Kalau kita tengok di sini, ini bahagian kanan, ibu jari kanan dan jari kelingking kiri. Okey, sekarang kita gunakan pen berwarna biru pula untuk menunjukkan biru mewakili darah yang terdioksigen. Okey, jadi darah yang terdioksigen dari seluruh badan, dari bahagian kaki, bahagian bawah jantung akan memasuki jantung melalui vena cava inferior. Darah dari bahagian bawah jantung memasuki jantung melalui vena cava inferior. Darah daripada bahagian atas kepala, leher, bahu, dada akan memasuki jantung melalui vena cava superior. Darah masuk sehingga tiba di atrium kanan. Okey, di sini atrium kanan akan mengepang darah turun ke bawah ke ventricle kanan. Ventricle kanan mengecut, mengepang darah keluar melalui arteri pulmonari. Pergi ke mana? Pergi ke paru-paru di kiri dan kanan jantung. Okey, jadi darah keluar, tiba di paru-paru, terima oksigen, darah dah jadi kaya dengan oksigen. Darah yang kaya dengan oksigen berwarna merah. Kita lukis guna pen merah, darah dari paru-paru memasuki jantung melalui vena pulmonari, masuk ke atrium kiri, turun ke ventricle kiri, dan ventricle kiri akan mengepang dengan kuat, darah akan keluar melalui aorta pergi ke seluruh badan. Okey, jadi daripada lukisan ini kita boleh namakan semua struktur jantung. Ada 13 struktur jantung. Kita juga boleh namakan injap-injap yang terletak pada bahagian jantung. Injap trikuspid di sebelah kanan, injap bikuspid di sebelah kiri, 2 injap di pangkal arteri pulmonari dan aorta, iaitu injap sabit. Jadi lengkap, kita ada 13 struktur pada jantung. Kita boleh namakan bahagian kanan dan kiri jantung. Kita boleh lukis dengan mudah dan kita boleh namakan sebelah kanan jantung ialah darah terdioksigen, sebelah kiri jantung ialah darah yang kaya dengan oksigen. Senang kan? Okey, jadi kita tengok. Boleh tak awak jawab soalan yang diberi selepas ni, selepas awak lukis jantung masing-masing di tapak tangan. Okey, cuba ya. Okey, memandangkan awak pun dah faham cara nak gunakan teknik pinggul. Sekarang apa kata awak cuba jawab soalan latihan yang sama yang tadi. Cuba awak jawab dan aplikasikan teknik pinggul semasa menjawab soalan tersebut. Okey, cuba jawab sekarang. Nampaknya markah awak kali ni amazing. Majoriti dapat markah penuh 13/13. Tahniah cikgu ucapkan. Macam itulah ya. Nampaknya kalau daripada markah yang awak dapat ni, nampaknya teknik pink rule macam betul-betul membantu awak untuk mengingatkan. Okey, apa pandangan awak gunakan teknik pink rule ni? Mudah untuk dia. Mudah hafal. Mudah hafal di mana kah struktur jantung ke? Macam mana? Mudah faham. Okey. Berapa struktur yang awak boleh ingat sekarang? 13 struktur jantung dah boleh diingat dengan senang. Macam mana dengan melukis aliran laluan darah tu? Senang aja punya kan? Jadi pembelajaran yang kompleks sebelum ni sebenarnya boleh kita ringkaskan dengan hanya melihat tapak tangan sahaja. Lain kali bila tengok tapak tangan, ingat pinggul. Okey, tahniah semua. Dapatan daripada ujian POS didapati markah murid 3 Zamrud meningkat daripada 46.2 kepada 92.3%. Begitu juga dengan pelajar 3 Ratna yang belajar secara PDPR, mereka mengatakan 100% telah dapat menamakan kesemua struktur jantung dan markah mereka meningkat dengan ketara selepas menggunakan pink rule. Anak murid saya memang suka
melukis di tapak tangan mereka. Tapi sekiranya anak-anak murid cikgu keberatan, cikgu boleh menggunakan cara ini. Minta pelajar melukis di atas sehelai kertas dan kemudian kita boleh lukis struktur jantung di atas kertas tersebut. Kemudian boleh gunakan kertas yang lain pula. Lukiskan pula laluan peredaran darah pada kertas ini. Okey, cara yang lain, cikgu boleh sediakan satu BBM sebegini. Contohnya, sediakan satu helaian gambar tangan kiri murid. Kemudian helaian yang kedua, gunakan plastik transparent yang dah siap ada gambar jantung. Di sini kita boleh menguji murid-murid untuk menamakan 13 struktur yang ada pada jantung, dan seterusnya sediakan lagi satu helaian plastik transparent dan minta murid melukis di atas ni untuk menunjukkan laluan peredaran darah yang terdia oksigen dan yang beroksigen. Yang ini boleh dipadam dan diguna pula oleh murid-murid yang lain. Okey. Okey, semua orang tunjukkan tapak tangan masing-masing. Okey. Okey. Teknik Pingrul telah tular di seluruh Malaysia. Ia telah digunakan oleh guru, pelajar, malah jururawat. Ia telah tular dalam radio Sinar FM dengan lebih 1 juta tontonan dan dikongsi oleh lebih 10,000 pengguna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Encik Muhammad Lutfi Radi bin Rahmat, Pengetua SMK Datuk Wan Batu Pahat. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga tahniah kepada Cikgu Nur Fariza binti Abdul Kadir kerana dapat menghasilkan satu inovasi yang cukup bermakna, iaitu Pingrul yang berkaitan dengan jantung kita. Jadi kepada pelajar-pelajar ataupun sesiapa saja yang ingin belajar tentang jantung, bolehlah menggunakan inovasi yang dihasilkan oleh Cikgu Nur Fariza. Dan harapan saya inovasi ini bukan sahaja boleh digunakan dalam pendidikan tetapi dalam kesihatan oleh sesiapa saja di dalam dunia ini. So, saya ucapkan good luck dan saya menyokong penuh inovasi yang dihasilkan oleh Cikgu Nur Fariza Abdul Kadir.
Terima kasih banyak-banyak. Jika selama ini kita menggunakan pelbagai petua dalam pembelajaran, contohnya petua genggaman tangan kanan, petua genggaman tangan kiri Fleming, apa kata selepas ini apabila kita belajar tajuk jantung, kita gunakan petua pink atau palm illustration Nurfariza Abdul Kadir. Pink rule.